Sejak di bangku sekolah lagi, kita telah diajarkan oleh guru sejarah kita bahawa Candi Lembah Bujang merupakan tinggalan masyarakat yang menganut ajaran Hindu atau Buddha. Sejauh mana kebenarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kepada anda ke channel Jejak Alam Misteri. Saya di sini Ustaz Taufik Ali, insyaAllah pada petang ini dalam jam lebih kurang 3 petang, saya sekarang berada di tapak bersejarah dan Candi Lembah Bujang di negeri Kedah Darul Aman. Baik, itu adalah museum dia. Mereka tengah renovate, tak boleh masuk. Jadi jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Jom kita jalan. Dulu pada tahun 2013, candi ini dia pernah mengalami satu isu lah, iaitu di mana pihak syarikat pemaju telah memecahkan atau merosakkan struktur binaan candi ataupun pada petak yang 11. Candi Bahan, Candi Dalam Bujang, Candi Tengah Dalam ni nama-nama. Candi ni satu tempat kawasan yang di mana ada struktur binaan batu bata yang terbuat daripada tanah elektrik, yang terbuat daripada batu-batu lah zaman dulu. Ini site Candi Tengah. Ni apa yang ada kat sini ya? Okey, jom. Jalan. So yang unik, yang menarik kat sini ada sungai. Ada sungai. Jadi kita boleh mendengar deruan air yang segar di sini. Ini binaan baru ini untuk pengunjung untuk kita datang. So, pada sini selamat datang ke menurut saya Tamadun Urung ketua yang 14 Misteri. Dia katakan ketua di Asia Tenggara sebelum Tamadun Sungai Batu ditemui. So jadi mari kita jalan. Tangga dia pun melingkar ke atas. Jadi perkataan bujang ni ada disebut oleh para pengkaji. Bagaimana Candi Lembah Bujang ni mendapat nama dia, iaitu bujang itu merujuk kepada ular naga. Jadi kalau kita fikirkan ular naga ni bermaksud ular yang besar ataupun mungkin naga dia, whatever lah. Tapi kalau kita ni tengok dalam hikayat Melayu kita tradisional, memang naga ni memang wujud. Memang wujud naga ni di alam Melayu Nusantara kita. Penat juga ni. Jadi kalau pengunjung datang sini, kalau kita tengok banyak yang pergi ke sungai, duduk di wakau-wakau atau tempat-tempat rumah rehat. Ini macam ada bau yang agak berbeza sikit. Mungkin bau apa tu? Bau daun-daun yang dah reput. Okey, mari. Tu ada satu keluarga ni. Ambil sikit. Mari.
Ni pertama kali datang sini. Oh, suka tak datang sini? Suka. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok sini, Candi Pendian, tapak 16 yang telah diekskavasi di tempat asalnya di Kampung Pendian dan kemudian telah direkonstruksi dan dibina semula di Bukit Batu Pahat Merbukda. So jadi inilah dia punya candi dia yang berusia berabad-abad ni. Jadi kalau kita lihat perkataan ekskavasi ya, kalau kita orang awam, orang yang mungkin kita baru pertama kali nak tahu pasal arkeologi, ekskavasi ni maksudnya aktiviti untuk mengorek, mencari gali dan menemukan bahan-bahan artefak arkeologi, tapak, barang, alatan, whatever, apa saja untuk kita lalu dinilai dari segi usia dia berapa. Jadi dia kata lalu direkonstruksi, maksudnya dibina semula. Jadi mereka nak lengkapkan puzzle tu, jadi inilah yang berhasil. Kalau kita lihat batu-bata dia ni bukan batu-bata zaman sekarang batu granit, laterit dan juga batu-batu daripada zaman dulu Jadi kita lihat segi besar dia, tebal, merah, besar dan kuat. Jadi kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada 5 bata yang disusun. Jadi kalau 5 itu merujuk kepada apa Mungkin ada falsafah yang kita tak tahu. Kalau kita lihat di bahagian tengah tu ada 1, 2. Jadi kalau di tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 binaan. 8, 9. So jadi kita boleh buat rumusan bahawa susunan dia ni dalam bentuk bilangan genjang ganjil. Ini 5, ini 7 dan itu 2. Kalau ditambahkan jadi 9. Songo 9. Kalau ini tangga, ini adakah candi ini dulu adalah bekas tapak masjid? Tapi itu mustahil sebab pengkaji akan mengatakan tapak ni adalah ini. Candi ini berunsur Hindu, Vinama dan Mandapa struktur utamanya. Jadi ini ada struktur agama Hindu. Okey, tak apa. Cumanya yang ditulis kita tengok bersama likurari alatan senjata, permata, serpihan tembikar Cina jenis stoneware dan arca Buddha. Arca Buddha berdiri diperbuat daripada gangsa. So jadi kalau kita tengok di sini, di mana arca? Adakah arca itu diletakkan di dalam muzium? Tapi kita tak dapat nak pergi ke muzium sebab muzium tengah renovate. Setahu saya tidak ada patung yang besar, patung Buddha gangsa yang besar di dalam muzium. Tapi tak apa. Saya masih ingat sewaktu saya pergi ke cari Prambanan di Jawa dulu. Tapi binaan dia tu masih wujud, meninggi ke atas. So jadi di dalam struktur bangunan candi Prambanan tersebut ada patung yang besar. Rumah ini telah ditemui oleh Quarries Wells pada tahun 1940. Hasil daripada bilik ekskavasi telah dijalankan oleh Jabatan Muzium pada 1974. Jadi kita dapat tahu tinggalan struktur candi ini telah ditemui oleh seorang orientalis Ini tahun 1940 ni.
kita masih lagi dijajah oleh kolonial dan hanya diserahkan atau dikaji oleh Jabatan Museum pada 1974. Jadi cuba tolak 74 tolak 40. Berapa tahun yang ada candi ini ada pada Paris World ni? 34 tahun. Bayangkan 34 tahun. Kalau anda bagi saya pinjam buku sehari ataupun seminggu, macam-macam saya boleh buat buku tu. Bayangkan ini adalah tapak tinggalan sejarah lama. Yang kalau kita fikir logik, mustahil kalau kita boleh bawa dengan helikopter sekalipun. Dia sangat besar di Candi Prambanan. Tapi kalau di Candi Dalam Bujang ni, ni daun-daun guguran ni. Kita nak tanya sesuatu pada anda semua. Boleh anda buktikan kepada saya? Kalau kita katakan ini adalah tapak masjid pada satu ketika dulu, adakah anda setuju pendapat saya? Ya, kalau ikutkan sejarah, kita tak akan bersetuju dengan benda ni. Susunan batu pun melambangkan nombor-nombor yang penting dalam ajaran Islam. Kalau kata 5 susunan batu, rukun Islam. Kalau 7, melambangkan surah Al-Fatihah yang mempunyai 7 ayat. Okey, ini Candi Bukit Batu Pahat. Sama juga ditemui oleh orang yang sama, oleh orientalis kolonial pada tahun 1936 hingga 1937, sebelum diserahkan kepada Jabatan Museum pada tahun berapa ni, tapi tak ditulis ni, tapi telah disama oleh Alastair Lamb. Okey, apa yang ada di sini? Kita baca di sini. Jumpaan yang menarik, 8 buah cepu batu bertutup dengan setiap satunya 9 lubang yang mengandungi cembol gangsa yang berisi abu mayat biksu ataupun sami Hindu lah. Bahan-bahan pemujaan berupa emas, perak dan tembaga, imej, lingga, bunga teratai, kura-kura, dewi sedang duduk beserta dengan batu permata dan mutiara. Artifak lain ditemui seperti tembikar, paku besi, pelapik patung, Trisula Dewa. Trisula ni yang senjata Dewa Hindu tu yang ada 3 cucuk tajam. Dewa Siwan bilangkan bahawa tapak ini merupakan candi yang berunsur tantrik kepada ajaran Hindu dan pemujaan sakti. Mana kata kebatinan atau ritual yang melibatkan kebatinan. Sakti, bahasa Hindu dimelayukan sakti. Telah memberi tarikh candi ini dibina pada abad ke-7 hingga ke-8 Masihi. Walau bagaimanapun, terdapat kalangan sejarah yang lebih cenderung untuk mencadangkan candi ini dibina kurun ke-12 Masihi dan kurun ke-13 sebagai tarikh yang lebih tepat. 12 Masihi nak ke-13 Masihi. 1 tahun Itu anggaran yang agak subjektif. Jom. Sekarang jam 3 petang, 3:30 petang. Jadi di sini adalah tapak candi yang terbesar. Dan saya boleh rasa di sini kalau tengok teduh mendung. Tapi saya boleh rasa sedikit hawa panas. Mungkin hawa persekitaran menjadi tak apa. Ada CCTV yang menguati. Baik. Tapak juga kosong. Kalau kita baca dekat papan petunjuk tadi, dikata ada dewi yang sedang duduk. Dewi yang sedang duduk. Bermaksud mungkin ada patung. Tapi di manakah patungnya?
kalau kita fikirkan secara logik, seperti di candi di Jawa, seperti di Candi Prambanan contohnya, patung tu besar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga patung ini 7 dibina 7 tingkatan. Tak ada orang datang sini ya. Sebab orang lebih tertarik untuk datang ke sungai. Kalau kita lihat daripada sini, ni sepanjang sini, ni sungai ni sampai ke bawah. Sungai. Atas tu Gunung Jerai, jajaran Gunung Jerai. Itu mungkin sekarang ni barangkali dah jadi kebun orang-orang lah. Di luar daripada pagar ni. Saya tak pasti itu serpihan apa Kita tengok. Kita tengok. Lubang yang berada di tengah-tengah candi ni. Anda fikir lubang ni untuk apa? Apa ketujuan dibina di? Kalau nak kata dia tepat di tengah-tengah pun tidak tepat Maksudnya binaannya tu tidak tepat kedudukan dia. Jadi, apakah yang kita nak simpulkan di sini? Adakah kita dapat mencabar penemuan Wales pada tahun 1940 dulu? Candi ini merupakan kawasan yang terbukti adalah candi Hindu. Dan yang kedua, adakah kita dapat mempercayai dia selepas beberapa tahun baru diserahkan kepada pihak Jabatan Museum ataupun pihak kerajaan? Jadi saya harap perkara ini kita dapat fikirkan bersama. Kalau benarlah ada yang patung yang besar seperti Candi Prambanan di Borobudur dan juga di mana-mana tempat yang kita tahu pusat agama Hindu itu berkembang, jadi kita nak lihat di manakah patungnya, dan adakah patung ini telah dibawa balik, dicuri oleh kolonial. Itu adalah bukti yang penting yang kita nak lihat. Bukan semata-mata kita harus membiarkan perkara ini berlaku. Dan kita tahu dalam segi jenayah pun sendiri, kalau kita mempunyai bukti, kalau bukti itu terusik, makanya bukti itu sudah tidak dapat lagi dipakai. Fikir-fikirkan bersama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like dan kongsi channel Jejak Alam Misteri Musa Ali. Jom kita balik. Alam Misteri TV. Tiada seorang pun Hindu Melayu atau Buddha Melayu sejauh mana diketahui yang muncul maju ke hadapan sebagai seorang ahli fikir dan falsafah terkenal. Bahkan sesungguhnya bahawa agama-agama Hindu dan Buddha keduanya itu tiada berhasil mempengaruhi intelek Melayu untuk dapat melahirkan ahli fikir dan falsafah dari kalangan bumi putera, baik di Jawa maupun di Sumatera. Dan bahasa yang mungkin dapat disebutkan sebagai Melayu justru tidak pernah digunakan sebagai bahasa pengantar karya yang bersifat kehalusan budi dan kemurnian akal, tetapi diteledorkan terbantut dalam tugas membidani alam tahyul. Fahaman yang mensifatkan daya sinkretis terhadap masyarakat Melayu Indonesia ini sebenarnya kosong belaka, tidak berdasarkan hujah-hujah yang tulen. Syed Muhammad Nagib Al-Atas di dalam bukunya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu.